Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW cerita tentang apa dia ni, perbandingan antara orang yang berada mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi ialah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita mula hidup kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa supaya dalam keadaan ginilah semua setiap hari kita, insya-Allah Taala kita mula hidup kita dengan masjid, kita mula hidup kita dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita sekarang berada di bulan Syaban, dan apa dia ni, tak lama kita akan sambut kedatangan tamu yang agung, iaitu Ramadan yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau bulan Syaban, satu perubahan ketara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi ibadat, di mana yang diperhati oleh isteri Nabi ataupun sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Di mana perubahan ini tuan-tuan semua adalah dikatakan sebagai apa dia ni, suka ataupun persediaan untuk menyambut kedatangan Ramadan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perubahan ketara yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tuan-tuan semua ialah ibadat, iaitu dia puasa, di mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perubahan yang berlaku pada Rasulullah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadat puasa pada bulan Syaban. Dan kita doa Allah tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita, kita boleh apa dia beramal dengan keadaan molek. Dan kita doa yang kedua ialah kita dapat jumpa dengan Ramadan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah doa-doa yang dilakukan oleh orang dulu. Wa balighna Ramadan, ya Allah sapalah kami apa dia ni untuk mencapai apa dia bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan semua, untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan usaha untuk mencegah manusia daripada perkara mungkar. Di mana dalam masyarakat tuan-tuan semua, bila kita berada dalam masyarakat, di antara kerja-kerja yang kita diminta adalah pastikan supaya benda mungkar tidak berlaku dalam masyarakat, dan jangan biar dia berlaku dalam keadaan begitu, sebab dia adalah punca kepada kebinasaan satu-satu masyarakat. Satu hadis yang kita akan baca pada pagi ini ialah hadis yang dicerita oleh Nu'man, Nu'man ibni Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Masalul qaimi ala hududillah wal waqi' fihi kamasali qaumin istahamu ala safinatin فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا." رواه البخاري. Maksud dia daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca terjemahannya dulu. Bandingan orang yang berdiri di atas landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bandingan kaum yang membuat undi di atas sebuah bahtera. Maka mendapati setengah mereka di sebelah atas dan setengah mereka di sebelah bawahnya.
maka orang yang berada di sebelah bawahnya apabila mereka menuntut tiap minumnya air melalui mereka itu di atas mereka yang berada di sebelah atas dari mereka itu. Lalu berkata mereka, kalau sekiranya kami kalau sekiranya kata dia kami bahagian anak di bawah tadi, kalau sekiranya kami terbukti pada bahagian kami ini sebagai satu tebukan tidaklah salah dan kami tidak menyakiti mereka yang di sebelah atas kami. Jika dibiarkan mereka dengan perbuatan dan apa yang mereka kehendaki itu, nescaya binasalah mereka itu sekaliannya. Tetapi jika mereka mengambil atas tangan mereka menahan mereka yang di bawah melakukan perbuatan tersebut, lepaslah mereka itu dan selamatlah sekaliannya. Tentu semua hadis ini adalah satu hadis yang Nabi SAW cerita tentang perbandingan antara orang yang berada mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ialah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam satu masyarakat. Di mana tuan-tuan semua Nabi SAW buat satu perumpamaan, perbandingan di mana dua kumpulan berada dalam satu bahtera. Dia orang duduk ngundi duduk mana, duduk atas ke ataupun duduk sebelah bawah. Maka tuan-tuan semua ada setengah duduk sebelah bawah, kemudian ada duduk sebelah atas. Perbandingan yang dibuat oleh Nabi SAW macam itulah. Kemudian biasanya hak bawah ni, kalau dia nak ambil air, biasanya dia naik atas, kemudian dia akan lalu orang sebelah atas, kemudian akan ambil air. Maka satu masa tuan-tuan semua dia mikir molek benar kalau kita tak payah naik atas. Tak payah naik atas, kemudian kita tebuk bawah ya. Tidak konon yang tidak ganggu orang atas apa semua kan. Kita tebuk di bawah, kata dia, kita ambil air sebelah bawah. Nabi SAW sebut dalam hadis tuan-tuan semua, maknanya kalau kita biarkan dia orang buat kerja macam itu, tanpa peduli daripada pihak atas, katakanlah dia tebuk lubang bawah, maka kalau kita tidak tahan, tidak halang dia orang buat, maka binasa habis. Tapi kalau kita halal dia orang jangan buat macam itu, maka kita akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamat daripada tenggelamnya bahtera tersebut. Ini tentu semua satu perbandingan yang Nabi SAW nak ajak kita, bahawasanya apabila kita berada dalam masyarakat ni, usaha-usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran satu usaha yang mesti dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sebenarnya akan berlakunya satu peranda ataupun akan berlakunya kebinasaan. Dalam hadis ni Nabi SAW buat perumpamaan. Biasa dalam hadis Nabi ataupun Al-Quran, bentuk perumpamaan di antara benda yang selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun selalu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sebahagian daripada kita panggil uslub ataupun tata cara dalam pendidikan lah. Kadang-kadang makna tuan-tuan semua kita guna perumpamaan ni dia lebih jelas lagi. Kadang-kadang kita cakap biasa kita tak faham, kemudian kita sebut dalam bentuk perumpamaan, maka makin jelas perkara tersebut. Betul orang Arab kata bil misal dia tadhihul maqal. Dengan buat contoh ni maknanya akan menjelaskan lagi apa dia ni kenyataan kita. Lepas tu kalau tuan-tuan dengar mula tok guru kita ni biasalah buat perumpamaan. Apabila perumpamaan jelas apa yang cuba nak diperkatakan. Dalam hadis ni gitu kat tuan-tuan semua, Nabi SAW buat perumpamaan kita, sebenarnya kita berada dalam masyarakat ni, kita diminta supaya cakna dengan apa yang berlaku di persekitaran kita. Apatah lagi perkara yang melibatkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diminta supaya menjadi orang yang jadi panggil pendakwah, kita panggil kan. Kita jangan biar maksiat berlaku dalam bentuk bermahadarajah. Kalau kita perhati kepada tuan-tuan semua dalam proses ataupun usaha kita menyuruh orang, atau usaha kita melari orang, atau berkata lain usaha dakwah kita panggil, satu usaha yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan so kalau kita perhati kepada beberapa perkara yang dibincang oleh ulama tentang kepentingan mengajak manusia kepada kebaikan ini, sebenarnya yang kita baca hadis tadi antaranya ialah kalau kita tengok benda-benda munkar yang berlaku di hadapan kita. Kalau kita biar berlaku dalam keadaan macam itu, dia bukan hanya sekadar binasa kepada orang terlibat dengan perkara munkar,
tapi persekitaran juga akan dibinasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kita sore kita boleh mari semaya, kita boleh mari beribadat, tengok buat siap bermahajar raya, kita tak berasa buka sikit abu, tak berasa cakna sikit abu dengan apa yang berlaku. Maka apabila berlakunya apa dia ni, berlakunya kebinasaan dan sebagainya, bukan hanya kepada orang yang terlibat saja, tapi maknanya semua akan terlibat, walaupun kita ni orang soleh ataupun kita ni orang baik. Sebab tu dalam hadis dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah Taala punya kepada kita, takutlah kepada apa dia ni, wattaqu fitnah, pada fitnah yang bukan hanya berlaku kepada orang yang buat zalim atau buat tak molek saja, tapi kalau kita biar benda tu berlaku, maka kemungkinan besar dia akan berlaku juga kepada kita semua. Ini aturan semua. Yang kata lain, hadis-hadis gini adalah sebagai apa dia nak ajar kita supaya kita bertanggungjawab apabila kita berada dalam masyarakat. Sebab itulah pernah satu masa ditanya Nabi SAW oleh apa dia ni satu orang, apa dia nama dia Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Zainab ni tentu semua adalah apa dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wailul lil arab, celaka ataupun kebinasaan yang akan berlaku pada orang Arab. Ini satu kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut depan dia. Maka dia apabila dia dengar kalimah tu, maka dia sebut apa dia? Dia kata afanahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, kata kami akan dibinasa, kami akan dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala juga ke, sedangkan di kalangan kami ada orang soleh. Kan? Bagi dia orang dia rasa dicuba mari satu pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana boleh berlaku ke kita ni orang soleh tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala apabila tu azab ni dia mengumumkan azab dia kena berlaku sama ada orang soleh ataupun orang toleh, kita panggil orang yang baik ataupun orang tidak baik. Sebab tu dia tanya afanahliku wa fina salih, Rasulullah, apakah benar ni boleh berlaku kebinasaan sedangkan di kalangan kami ada orang soleh? Nabi SAW mengatakan tu semua. Nabi kata apa? Nabi kata na'am, Nabi kata boleh berlaku idza kasurul khabas, apabila banyaknya maksiat yang berlaku dalam masyarakat. Begitulah tuan-tuan semua yang kita duduk cakna sangat. Kita bukan masalah istilah yang digunakan oleh Melayu, apa dia panggil cara kaya orang, cara kaya orang tu ngupak tu tak bolehnya. Tapi kalau benar tu melibatkan benda maksiat, kita sekat dia, kita halal dia, ini satu tugasan yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab apa tuan-tuan semua, tugasan dakwah ni ataupun ajak manusia kebaikan ni, kalau kita perhati kepada apa yang dibincang oleh ulama, satu tugasan yang begitu besar sebenarnya. Yang kita bincang dalam hadis tadi adalah dia adalah sebagai penyelamat. Okay, tugasan dakwah, tugasan mencegah perkara mungkar, tugasan mengajak manusia kepada kebaikan adalah satu tugasan dipanggil penyelamat masyarakat atau penyelamat manusia. Kan? Tuan-tuan semua, kerja-kerja ajak benda-benda molek ni ataupun kita panggil dalam bahasa kita panggil dakwah lah. Dan tugasan dakwah, tugasan ajak orang ni, kita kena jangan ingat dia bukan tugasan orang tertentu, tapi tugasan kita semua. Cuma masyarakat kita kalau bunyi dakwah, dia ingat orang pakai serban, dia ingat orang ada janggut. Bukan gitu tuan-tuan semua. Tugasan dakwah adalah tugasan kita semua sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan, umat Islam ni, umat yang dikatakan umat yang paling baik ni adalah dia berperanan. Umat Islam ataupun kita semua ni tuan-tuan semua akan diiktiraf baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan satu tanggungjawab yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu amanah kepada dia al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apabila sampai situ tuan-tuan, maka kita adalah manusia ataupun umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, tugasan dakwah kita panggil tadi adalah tugasan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kan, kalau sebut tugasan para anbiya adalah tugasan yang paling mulia lah. Para anbiya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kerja dia adalah ajak manusia kepada kebaikan. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa apabila tugasan ini kita ambil alih tugasan ni, kita juga mana melaksanakan tanggungjawab mana dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka tugasan kita adalah tugasan terbaik apa dia ni yang akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah tuan-tuan dalam perjalanan hidup para anbiya alaihi salatu wassalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dia adalah ajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kejahatan. Sebab itulah kembali pada apa saya sebut tadi, maknanya tuan-tuan semua apa dia ni, kerja-kerja macam ni kalau kita ambil alih, kerja-kerja macam ni kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam, maka dia adalah kerja yang terbaik yang akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah benar kaitan dengan dakwah ni. Kalau kita biar masyarakat dalam keadaan apa dia ni bergelombang kepada maksiat, dia akan beri kesan kepada ubudiah ataupun perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari dunia tuan-tuan semua adalah tugas kita gapo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah tugas apa dia ni apa dia menyembah, apa dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasan yang telah diberi kepada kita dalam kehidupan dunia. Ataupun kita panggil apa, ataupun khalifah kita panggil juga, ataupun kita panggil apa lagi. Maknanya penting, makna kerja-kerja kita gitulah tuan-tuan semua. Kerja kita nak pastikan supaya apa dia ni perhambaan kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhambaan ini dia akan terjejah kadang-kadang kan, apabila bermaharaja-relanya maksiat yang berlaku dalam masyarakat. Katakanlah masyarakat ni kita nak mari semaya apabila jumpa tengah jalan perkara maksiat, katakanlah kan, mari semaya, mari tubik selalu Allahu Akbar, mak syaitan punya pasal dia mari dulu, dia bawa benda-benda tu dalam kata lain dia boleh menjejaskan ubudiah atau perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam pendidikan ke semua, kalau barang-barang maksiat ni adalah barang yang akan menjejaskan proses membina manusia sebenarnya gitulah. Kalau kita tengok dalam sejarah tuan-tuan semua, para anbiya, sejarah pada sejarah masyarakat Madinah kita panggil, atau masyarakat Islam yang hebat dulu tuan-tuan semua. Cuba tengok kenapa sebenarnya cepatnya ataupun hebatnya ataupun lahirnya orang-orang hebat. Kan? Sebab di antaranya tuan-tuan semua ialah suasana, antaranya ialah perkara-perkara yang boleh merosak apa dia orang tak ada, antara perkara maksiat yang bermaharaja rela ni tak berlaku sebagaimana berlaku pada hari ini. Okay, cuba tengok, saya ambil contoh katakanlah masyarakat Madinah dulu kan, yang kita idam-idamkan supaya benda tu berlaku dalam kehidupan kita lah. Maknanya cuba tengok rumah tangga pun comel, kemudian masyarakat pun okey ke apa semua kan, maka cepat jadi orang kita panggil. Ni kita lah ni ngaji tahfiz dah, kadang-kadang tu dah keluar pagar tahfiz jumpa dengan benda lain kadang-kadang. Akhir sekali proses pendidikan ke apa semua dia lambat lah kan, ataupun kadang-kadang merosakkan apa yang kita bina. Lepas tu lah ni dia kata apa, kita buat masjid ni suara yang mutuh ramah dia panggil, tak jadi seorang masjid. Begitulah proses pendidikan betul. Kalau lah bermaharaja relanya maksiat ni berlaku, ia akan merosak apa dia ni pembinaan peribadi manusia. Sebab itulah semua maknanya, sebab tu dalam pendidikan kita panggil bi'ah ataupun suasana ni penting lah. Sebab itulah Islam minta supaya apa dia kita cakna lebih dalam perkara-perkara yang apa dia ni, dalam perkara-perkara yang boleh merosak apa ni iman kita kepada Allah Taala, khususnya perkara maksiat. Sebab itulah Rasulullah tekan sangat dalam Quran, tekan sangat benda-benda gini apa dia supaya apa dia ni dia beri kebaikan kepada kita lah dalam semua keadaan. Kemudian tuan-tuan semua, dalam hadis juga Nabi SAW sebut, kalau usaha untuk mengajak manusia ni tak berlaku dalam masyarakat ataupun tinggal kerja-kerja dakwah yang kita panggil kan, antara kesan besar ialah doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah tuan-tuan semua, doa kita ni, kita doa Tuhan tak layak kan. Kalau kita biasa katakanlah kita pergi jumpa dengan bos kita, bos kita buat tak cara sikit, macam mana perasaan kita? Apatah kita keperluan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita minta apa tiba-tiba tak dilayani oleh Allah Taala, bagaimana tuan-tuan akan berlaku dalam keadaan macam tu? Sebab tu ada riwayat mengatakan kalaulah usaha untuk nak mencegah usaha dakwah ni tak berlaku dalam masyarakat manusia, maka tuan-tuan semua di antara benda yang dibimbangi ialah sebenarnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa doa-doa kita tidak dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa Tuhan tak kena, Tuhan tak layak, kita tak ada arti dalam kehidupan kita tuan-tuan semua. Sebab itulah Rasulullah tekan sangat dalam bab dakwah dalam bentuk berbagai-bagai. Kita tengok hadis, ada hadis bersebut kelebihan lagu apa semua, ada hadis yang buat perumpamaan pada hari ini. Ini semua tuan-tuan semua adalah satu gambaran nak cerita bahawasanya pentingnya perkara-perkara tersebut. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan tuan-tuan semua, kita ajak orang ni buat barang molek ni kan,
kita akan diistighfar oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita selalu sebut tuan-tuan, kita nak sangat dalam kehidupan kita ni keampunan. Maka di antara bentuk keampunan yang Allah Taala akan bagi kita ialah melalui kita ajak orang kepada kebaikan. Pada dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata yusalluna ala muallimil khair. Di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala ni dia akan beristighfar. Selawat situ makna selawat daripada malaikat, mana dia malaikat ni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terlibat dengan apa dia ni ajar orang ataupun beri kebaikan kepada orang. Muallimin nas maknanya orang yang ajar ataupun guru kepada manusia. Sebab guru maknanya suruh ataupun larang apa dia ni masyarakat. Kalau suruh perkara molek kemudian larang perkara yang tidak elok. Itulah tuan-tuan sampai gitu yang Nabi sebut, maknanya besar tak besar tugasan ajak orang ni atau bina manusia atau kita sebut dakwah ni adalah tugasan yang di antara dunia yang kita bicara ni adalah tugasan yang apa dia ni malaikat ataupun akan istighfar kepada kita. Kan? Ini di antara keperluan yang nak kehidupan kita tuan-tuan semua. Kita rasa-rasa yang kita nak bicara semua lah. Kita nak supaya Allah Ta'ala ni memang sebelum kita meninggal dunia, kalau boleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hapus berlaku supaya dia tidak menjadi penghalang dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, kita sudah bicara semua, maknanya perjalanan kita yang jauh yang selalu saya sebut kan. Kita tak maknanya terhalang sebab dosa-dosa kita lah. Okay. Di alam barzakh, alam mahsyar dan sebagainya, ini satu alam yang tuan-tuan semua yang kita akan berdepan semasa nanti, dan kita doalah supaya Allah Ta'ala permudahkan perjalanan kita. Maka di antara kaedah permudah ialah pastikan supaya tidak ada apa dosa-dosa yang akan menyekat perjalanan kita. Maka alhamdulillah tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bagi beberapa cara, berbagai-bagai bentuk pada kita bagaimana untuk kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara yang kita bicara ini adalah dia panggil apa dia orang yang ajak orang ataupun orang terlibat dengan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, guru dan sebagainya. Tuan-tuan semua, sebab apa dia sebenarnya kelebihan besar sangat kepada orang macam ni kan? Sebab biasanya kita nak ajak orang ni, dia banyak benda lah akan berlaku dalam kita kan. Banyak kadang-kadang orang kata, kadang-kadang orang paling ikut lain macam mana kita dengar di kalangan para anbiya alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh dia buat laporan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba tengok. Kita dia paling ikut lain, dia tutup telinga lah apa semua kan, nak cerita benda-benda gitu. Kalau orang tidak ada ketahanan dalam diri dia, sekali ke kawai tak sirah pada kat dia. Kan? Sebab itulah makna ketahanan, kesabaran orang yang mengajak manusia kepada kebaikan walaupun dihalang. Banyak ceritanya halang-halang yang begitu banyak sekali. Kecek-kecek yang bukan-bukan kadang-kadang banyak mengganggu fikiran kita. Kita kecek sikit yang buat kubur lain, tersecah kawai lah. Dia mau kubur lain, kawai kubur lain, kata gitu kan. Oh, kalimah tu ada pendek tuan-tuan semua, tapi benda tu dia memang besar. Dia makan hati benda-benda gitu kan. Maka bagi orang yang tidak ada kesabaran ke apa semua, maka boleh jadi dia akan berhenti setakat tu. Maka sebab itulah tuan-tuan semua, yang sebab itulah Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada orang macam ni, walaupun dalam keadaan ditentang, dalam keadaan dihina, dalam keadaan di segala-gala berlaku pada Nabi SAW. Nabi gapo tak kata ke dia. Nabi cuba tengok tuan-tuan dalam perjalanan hidup Nabi, apabila Nabi berdakwah, Nabi pergi jumpa orang, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Gitulah Nabi duk jalan umur orang tu, jumpa orang tu. Kerja adalah apa dia ni, dakwah adalah amanah, telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi jumpa orang tu semua, pergi jumpa bermula dengan sorang diri. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, berkatalah la ilaha illallah, kamu akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kisah ini tuan-tuan semua, kita dapati apabila Nabi pergi mana saja, di sana ada orang yang ikut dia. Kan? Kata Nabi ni belawak. Nabi kecek gitu, dia membohongi Nabi depan ramah. Gitulah dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab gitu tuan-tuan semua. Sebab itulah nak ceritanya usaha dakwah ajak manusia ni adalah satu usaha yang besar lah. Ya, sebab itulah betul lah kalaulah malaikat ni apa dia ni sentiasa doa, sentiasa minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Memang betul lah tuan-tuan semua. Sebab apa dia terpaksa mengharungi berbagai-bagai halangan untuk nak sapa benda baik yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan semua, usaha dakwah ni kita panggil sedekah, kita panggil. Kan? Sedekah ni kita dah selalu duduk bincang agak sombong kan, maknanya dia bukan hanya sekadar dalam bentuk kebendaan lah. Kita nak sedekah dalam bentuk kata-kata yang comel. Kata-kata comel ni apa dia tuan-tuan semua, kita ajak orang lah.
Kan Allah Taala bagi pahala sedekah siapa kita sekali. Tak timbul isu ustaz saya tak ada duit nak sedekah lagu mana kan. Dan sebab itulah konsep sedekah dalam Islam berlaku dalam bentuk berbagai-bagai. Kita ajak orang, kita lari orang daripada perkara yang maksiat, itu semua nilai sedekah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itulah tentu semua dalam perjalanan hidup kita ni, kalau kita kena cara dan memang semua dinilai pahala sebenarnya. Kan kita jalan bangun pagi, kita ajak anak kita, bangun pagi kita kejut bini kita, bangun pagi kita jumpa kita molek, kita sepuk benda-benda molek kan. Kita jumpa tak molek, kita tegur dan sebagainya. Itu semua adalah apa dia nilai sedekah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan kata lain, makna belum sedekah ni adalah dia adalah ibadat. Kan? Dia adalah ibadat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua lagi pula adalah kepada sebenarnya besar sangat kalau kita boleh ajak orang ke apa semua ni, dia terima apa yang kita ajak, dia boleh terima apa dia boleh berhenti daripada perkara maksiat ni, besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan bagi pahala kita. Sebab itulah saya pernah sebut hadis sebelum ni, Nabi SAW katakan, Nabi kata adalu alal khairi kafa'ilih. Kita tunjuk benda-benda molek ni kepada orang lain, kemudian orang lain berubah dengan sebab ajaran ataupun tunjuk ajar daripada kita, maka pahala kita akan sampai semua kepada kita. Begitulah tuan-tuan semua nak ceritanya apa dia ni dari segi nilai pahala sampai gitu sekali tuan-tuan semua. Perubahan yang berlaku pada satu orang hasil daripada kita buat, hasil daripada kita didik dia orang, usaha dakwah kita, usaha kita ajar dia orang, tiba-tiba berubah di hidup dia orang, maka nilai itu terlalu besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu cuba tengok orang yang terlibat dengan katakanlah tok guru dulu katakanlah. Dia boleh bina manusia kan, daripada kosong tak tahu apa satu, tiba-tiba jadi manusia kan. Didik manusia, ajar manusia sampai jadi manusia yang begitu comel, maka tu bayangkanlah betapa besarnya nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam apa dia hadis yang saya sebut tadi, gitulah antara rangsangan ataupun dia panggil apa semangat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita adalah kita berusahalah untuk apa dia ni ajak orang atau bina orang supaya apa dia ni kembali kepada kebenaran. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni usaha dakwah ni, kita panggil apa dia, kita ajak orang di mana yang kita mula dengan hadis tadilah, kita tegur orang dalam perkara maksiat ataupun kita ajak orang kepada kebaikan ni, dia panggil jariah yang begitu besar yang Allah Taala akan bagi kita. Apabila sebut jariah ni tuan-tuan semua adalah satu benda yang semua orang nak berlaku. Lepas daripada dunia ni, apabila kita mati tak ada apa satu dah. Macam mana yang kita dengar sebuah hadis, apabila manusia mati terputusnya amalan dia. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Apabila mana Adam ni mati, maka tak ada dah. Orang tak sembahyang lepas kita mati, tak ada dah. Kan? Pahala tak boleh dah. Kecuali sana ada amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan dia, walaupun kita tak ada, tetapi apa dia ni pahala tu dia panggil tetap berjalan, ataupun dia panggil jariah. Dia panggil jariah ni apa dia panggil pahala berlari dia panggil. Maka tuan-tuan semua pahala berlari ni antaranya adalah apa dia ni, antaranya usaha kita ajak orang berubah dengan sebab kita, orang boleh beramal lepas tu pun dengan sebab kita dan sebagainya, maka jariah yang begitu besar yang akan berlaku siapa kepada kita walaupun kita berada di mana-mana saja. Lepas tu cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Rasulullah tuan-tuan semua, dia walaupun dia tak ada kan, hasil daripada perjuangan Nabi, siapa Allah ni, cuba tengok orang buat, orang berusaha, orang lakukan ibadat, hasil daripada bermulanya amal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu bersama siapa semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan semua, antara benda yang kita bincang pada hari ini adalah nak ajar kepada kita adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan tadi, adalah perumpamaan supaya kita peka dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tidak adanya usaha dakwah, tidak adanya usaha ajak manusia kepada kebajikan, maka syaitan akan berperanan. Dan syaitan akan mula dia bina masyarakat, dia bina orang dia panggil tak. Akhir jadi tak jadi rosak habis masyarakat kalau kita semua pakat dia berlaku. Maka betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pakat dia berlaku, kita pakat senyap berlaku, maka bermaharaja-relanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkatan tak ada, rahmat tak ada, akhir sekali yang akan berlakunya adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu cuba tengok tuan-tuan semua dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana kebinasaan yang berlaku di kalangan umat-umat tu dahulu.
Kan di antaranya ialah bermaharaja-relanya perkara maksiat. Cuba tengok ada kaum semua berhala, bermaharaja rela semua berhala, akhir sekali disapu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kaum pula mana bermaharaja rela buat maksiat dalam bab liwat, katakanlah mana berlaku pada Nabi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, akhir sekali disapu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah-setengah para anbiya alaihi wassalatu wasallam berdepan dengan apa dia ni, satu kumpulan, satu masyarakat yang memang tak jujur dalam perniagaan. Kan? Jadi satu bermaharaja rela tuan-tuan semua, akhir sekali Allah Taala sapu habis. Begitulah nak ajar bahawasanya tuan-tuan semua, apabila adalah hadis yang kita bincang pada pagi ini, nak ajar kepada kita bahawa kalaulah benda ni berlaku dalam keadaan kita, maka tak mustahil apa yang berlaku pada umat dulu akan berlakunya kepada apa dia ni, kepada masyarakat. Lepas tu kadang-kadang cuba perhati tuan-tuan semua, ada setengah-setengah hari dia buat kajian, tepat-tepatnya Allah Ta'ala tu ngebala, kan? Dia buat kajian ke apa semua berlaku, macam tsunami baru ni ke, kadang-kadang dia buat kajian, tengok banyak perkara-perkara yang pelik-pelik berlaku kadang-kadang. Macam boleh jadi kata di tsunami katakanlah, tapi patah perkara maksiat, muramah pakat senyap belakalah sekali, air laut pun tak sedap tengok, ialah sekali peracuk habis dia orang. Begitulah tuan-tuan semua, tak mustahil lah. Sebab itulah Nabi SAW peringat kita dalam hadis ni, walaupun Nabi sebut 1400 tahun lebih tu tuan-tuan semua, inilah benda yang akan berlaku kalau kita mengulangi apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan semua, sama-samalah kita apa dia ni pakak, kita panggil apa dia ni, peka dengan benda-benda ginilah. Tak salah dalam Islam, tak dikatakan apa dia ni kita carakan orang dak atau alih yang kita sebut tadi adalah mengupak tu tak alihnya. Tapi kita bimbing orang, kita bina orang di antara satu tuntutan yang dituntut oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lah ni tuan-tuan semua, pekaan macam ni kadang-kadang dia tak berlaku sangat lah. Kan, lah ni pakai ikut demo lah kita, yang penting kita boleh semaya. Dia kata tak, kita boleh semaya, kita boleh pergi masjid, kita boleh dia gitu ya. Dia tak khabar makna persekitaran, kalau dia biar keadaan rusak gitu, boleh kesal kepada perjalanan hidup dia. Kan? Sebab itulah apabila tu ngebala kena habis lah. Sebab tu saya sebut wattaqu yang saya baca tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ada banyak ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut benda-benda gini. Supaya berjaga-jaga, maknanya bala yang akan turun bukan hanya kepada orang seorang toleh orang jahat saja, tapi dia akan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar itu kalaulah mereka tidak berperanan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita kena pakat beringatlah jiran-jiran kita. Kadang-kadang gitulah. Ya, kita mau sembahyang sama jiran kita tak sembahyang Jumaat, lagu mana kadang-kadang. Kita ni hebat sama pakai tudung habis, tapi jiran kita tak pakai tudung ke apa semua kan. Kita kena terasalah, mari berasa baru-baru gitu. Kekurangannya kita tegur dia, kita ajak dia orang kan, kita harap kita lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak usah ikut tu, dia punya pasal lah. Yang penting maknanya kita ada usaha-usaha ke arah tu. Kan? Itulah tuan-tuan semua, ini antara kaedah bagaimana kita nak jaga keselamatan dalam masyarakat. Kan, kalau rela ni dia kata jaga kesihatan kena cocok sama, kena apa dia kena cocok vaksin lah ke apa semua kan untuk selamat diri, tapi tak ramai orang yang memikir bagaimana nak selamat masyarakat dengan menjauhkan daripada perkara-perkara maksiat. Sebab tu dalam Quran dan Islam tuan-tuan, apabila dia bincang masalah kepincangan, dia bincang masalah kejatuhan ke apa semua, antara benda yang bincang adalah masalah dosa. Okay. Kita lah ni betul juga silap go tu perancangan lah, silap gotilah, tapi tak ramai orang yang letak apa kesilapan dosa sebagai punca kepada kebinasaan. Sebab tu kalau kita baca tulisan-tulisan ulama-ulama dulu, kayak ulama-ulama dulu, ada contohnya apa dia ni Ibn Hajar dan sebagainya tu semua, apabila dia bincang masalah kejatuhan apa semua, antara dia bincang adalah masalah maksiat bermaharaja rela yang berlaku. Cuba tuan-tuan tengok dalam peristiwa kejatuhan Baghdad. Kejatuhan Baghdad ni, apa dia ni, kerajaan Abbasiyah diserang oleh kerajaan Tatar tuan-tuan semua, memang hancur lebuh habis. Sehingga dalam kitab apa ditulis oleh ulama, Ibn Katsir mengatakan bahawa 2 juta manusia telah dibunuh. Kemudian kitab dibakar ke apa semua, dituhuk dalam air sungai ke apa semua tu. Cuba tengok mukadimah sebelum berlaku peristiwa tu. Sebelum berlaku peristiwa kehancuran, kejatuhan umat Islam pada masa satu, cuba tengok kan, ulama dia sebut faktor-faktor kejatuhan. Antara ialah perkara maksiat yang bermaharaja rela yang berlaku dalam bentuk yang berbagai-bagai.
maksiat di kalangan pemimpin, maksiat di kalangan masyarakat. Akhir sekali tuan-tuan Allah Ta'ala sapuh dalam bentuk macam itu. Satu kejatuhan yang begitu dahsyat yang berlaku dalam sejarah Islam. Bermulanya jatuh kerajaan Islam Abbasiyah bermula daripada itulah. Sebab itulah sebelum kita bicara bab kejatuhan, sebab itulah dia tengok dari segi faktor, itulah faktor. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Bidayah wan Nihayah dia sebut faktor-faktor antara besar itu semua adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah kejatuhan Andalusia ataupun Sepanyol sekarang ni. Kan dulu umat Islam dia meretah lama tuan-tuan semua kan. Kata-kata tahun Islam meretah di Sepanyol. Dia bawa kebaikan, bawa kesejahteraan kepada Eropah, kemajuan agama semua bermula daripada negara Islam di Andalus. Tapi tuan-tuan akhir sekali macam mana dia hancurkan. Kan bagaimana Allah Taala bala habis Allah Taala pada dia ni kan. Cuba tengok mukadimah sebelum berlaku peristiwa tu. Benda-benda inilah yang Nabi dah sebut sama adalah maksiat yang bermahara berlaku. Akhir sekali tak terkawal agama semua dan begitulah trend masyarakat pada masa tu. Akhir sekali Allah SWT hantar bala adalah bentuk serangan daripada tentera Eropah. Akhir sekali jatuhnya kerajaan Islam di Turki, di Andalus. Kan? Dan begitu juga tuan-tuan semua kerajaan Utsmaniyah di Turki gitulah. Inilah ni hadis yang Nabi sebut tuan-tuan semua 1400 tahun lepas inilah yang berulang yang berlaku di masyarakat kita sekarang ni. Apabila maksiat bermaharajalela, tidak ada tegahan, tidak ada dakwah ke arah kebaikan ke apa semua, maka itulah kesudahan yang akan berlaku semana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah tuan-tuan semua kita cuba ambil pengajaran dalam hadis ni. Moga-moga Allah SWT jaga keselamatan masyarakat kita sebenarnya. Kan apabila kita sebut bab dosa ni bukan sekadar maksiat kan, rishwah pun dosa, riba pun dosa dan sebagainya. Yang bermaharajalela cuba tengok mana-mana negara yang terlibat dengan rishwah, akhirnya macam mana hancurnya negara tersebut. Kan sebab tu kadang-kadang kita rasa tak bukan benda biasa. Rishwah ni sebahagian daripada dosa besar atau maksiat yang paling besar. Kan yang kalau kita biar dekat bermaharajalela maka kita akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali tuan-tuan semua, saya terlupa tadi nak sebut sikit tentang, biasa saya sebut perawi hadis kita. Hari ini saya nak bicara akhir sikit dah. Biasanya saya start dengan perawi betul tak ingat tadi, iaitu perawi hadis kita yang buat cerita tentang perbandingan atas kapal tadi kan. Iaitu nama dia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala. Nu'man ni tuan-tuan semua dia adalah kalau tengok dia segi sejarahnya dia adalah orang Ansar. Khazraji, dia orang Ansar, kemudian daripada kabilah Khazraj. Okay. Kabilah yang besar di Madinah ni dan kita dah bicara semua ialah Aus dan Khazraj. Ni antara dua kabilah yang begitu besar dalam di Madinah Munawwarah. Di mana Nu'man ini adalah daripada orang Ansar kemudian kabilah Khazraj. Okay. Nu'man ni satu nama yang comel tuan semua ramai lah nama Nu'man. Ni satu saya comel lah. Ni satu nama salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ni tuan-tuan semua dia adalah orang muhajirin yang mula-mula sekali lahir setelah Nabi sampai sana. Okay. Kalau apabila Nabi sampai sana lebih kurang 14 bulan tu, orang yang dikatakan orang muhajirin, orang Ansar yang mula-mula lahir sekali lah dia ya. Anak yang mula-mula sekali lahir di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Munawwarah. Okay. Kalau Nabi dia ada dua sejarah lah. Kalau Nabi sampai di Madinah tu orang muhajirin yang bersama dengan Nabi itu yang mula-mula sekali beranak adalah Abdullah bin Zubair. Waktu mula-mula sekali. Orang muhajirin kemudian orang Ansar, orang Madinah sendiri. Ni catatan adalah sejarah lah. Catatan sejarah mengatakan orang Madinah mula-mula sekali lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Munawwarah lebih kurang 14 bulan dikatakan iaitu adalah nama dia Nu'man bin Bashir, perawi hadis kita pada malam ni. Itulah tuan-tuan semua, siapa-siapa gitu sekali maknanya catatan yang dicatat oleh ahli sejarah tentang peribadi para sahabat radhiyallahu taala. Peribadi-peribadi baik gini tuan-tuan semua memang dicatat lah. Dan saya pernah sebut sebelum ni, ulama dah tulis kitab besar tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum menjadi panduan untuk kita. Kemudian tuan-tuan semua apabila dia dilahirkan, mak dia bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasalah tuan-tuan semua orang dulu gitulah. Orang dulu dia nak pada doa-doa orang-orang molek ni kan. Lah ni ada juga tapi jarang-jarang tak.
Dulu gitulah tuan-tuan semua. Hatta sahabat tengok riwayat, kadang-kadang baru beranak, bawa anak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak supaya Nabi belah mulut, kemudian Nabi doa pada dia orang. Kan, sebab doa orang soleh ni mula-mula anak kita dengar doa pada orang soleh adalah terbaik sebenarnya. Kan? Banyak riwayat orang Melayu dia kata tak boleh kena 40 hari baru orang Melayu dah dulu kan, dia kata kena romok gerai dulu baru tu. Tak ada hadis yang melarang maknanya bawa budak walaupun sehari ni tu tak ada. Kan? Tapi lah ni tak ada dah kali kita dah. Lah ni orang biasa dah. Dulu kalau tak 40 tahun tak boleh waktu turun, dia kata tak boleh. Dia ambil hadis mana Allah alam lah. Tapi tengok dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sahabat kadang-kadang apabila isteri dia beranak, dia bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi tahnik dia ataupun Nabi doa pada dia orang. Okey, sekarang ni apabila lahirnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala, mak dia bawa jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan Nabi kata dalam kitab mengatakan basyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ya'ishu hamidan wa yuqtal syahidan wa yadkhul jannah. Apabila dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, Nabi bagi khabar gembira kepada mak dia. Nabi pada masa tu dia budak kecil dah. Nabi katakan, Nabi sebut dah, Nabi buat ramalan. Nabi kata budak ni akan hidup dalam keadaan bahagia, tapi akan dibunuh, akan disyahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu masa dia akan mati syahid. Ini antara benda yang Nabi sebut dia orang lah. Yang Nabi sebut ni bukan ramalan Piramli ni kan, kena ingat molek kan. Nabi sebutnya adalah apa dia ni, benda ni telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata dia akan hidup comel. Comel maksud dia apa dia? Comel makna dia hidup atas landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat ni gitulah tuan-tuan semua. Kan sahabat begitulah daripada awal sampai akhir, gitulah kehidupan dia. Berpanggil apa? Comel hidup dia ni apabila kita boleh sebut comel hidup apabila kita hidup atas landasan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut 3 perkara dan Nabi kata pertama sekali ya'ishu hamidan. Yang kedua ialah wa yuqtal syahidan. Yang ketiga ialah wa yadkhul jannah. Nabi sebut 3 perkara dia. Nabi kata sebut mak dia lah. Nabi macam beri khabar gembira lah kepada mak dia. Nabi sebut awal-awal, Nabi kata kepada dia, Nabi kata pertama sekali dia ni akan hidup dalam keadaan comel. Yang kedua wa yuqtal syahid, dia akan dibunuh syahid. Satu masa dia akan disyahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang poin besar sekali wa yadkhul jannah, dia akan dimasuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua di antara apa dia 3 perkara yang Nabi cuba gembirakan mak dia dengan mak dia terhadap anak dia tadilah. Begitulah tuan-tuan semua. Akhir sekali kalau mengikut riwayat mengatakan dia meninggal dunia memang syahid dia ni pada tahun 65 Hijrah. Begitulah di antara beberapa fakta sejarah yang disebut oleh ulama tentang perawi hadis kita ialah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah jaga masyarakat ni, bukan jaga dalam bentuk perancangan semata-mata, tapi jaga dalam bentuk pastikan supaya maksiat tidak bermahara rajarela, kalau tidak akan hancur yang propagandanya masyarakat. Cuma bila kita bicara hancur propaganda masyarakat ni, tuan-tuan jangan kita ingat macam berlaku pada Nabi Lut. Kan? Bala dalam bentuk, kadang-kadang bala tak tenang pun bala juga. Kadang-kadang tak tenang ni hak ni lebih dahsyat daripada bala mana berlaku dulu sekaligus gitu ya. Kalau bala tak tenang ni tak tenang semua kadang-kadang. Kita nak tinggal rumah pun tak tenang apa semua kan. Itu satu daripada kita panggil bala tu, ujian daripada Allah Taala. Baru kita kadang-kadang disebut bala dia ingat macam tu. Tak ada bong dia katakan. Sedangkan ketidaktenangan kehidupan kita masyarakat pun sebahagian daripada bala ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Tak tenang hidup kadang-kadang kan. Kita rumah besar pun kadang-kadang koci habis koci, kadang-kadang pergi jauh-jauh tak boleh kawin bimbang lah apa semua kan. Itu tentu kena ingat mana ketidaktenangan itu sebahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakaplah tentu semua untuk pagi ni, moga-moga kita dapat manfaat bersama daripada pesanan ataupun saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita cuba kembali kepada panduan Nabi. Moga-moga masyarakat kita masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat.
والمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم